amat dekat tu. Yang bersetuju 211, ahli yang tidak bersetuju tiada, ahli-ahli yang tidak mengundi tiada. Lebih 2/3 undi majoriti yang bersetuju. 25 Julai 2019, had umur mengundi 18 tahun diluluskan di Dewan Negara dengan majoriti 2/3 sokongan daripada ahli Dewan Negara. Fakta untuk meminda Perlembagaan Persekutuan. Dengan lulusnya RUU, Malaysia kini melakar sejarah baru di mana buat pertama kali satu undang-undang diluluskan dengan sokongan semua pihak dan pandangan belia berumur 18 tahun ke atas dapat didengari dalam pemilihan pemimpin negara. Kini, Malaysia menyertai Filipina, Vietnam, Kemboja, Myanmar, Laos dan Thailand sebagai negara Asia Tenggara yang mempunyai had umur mengundi 18 tahun. Selaras dengan pemindahan perlembagaan itu juga, Datuk Seri Ismail Sabri menyatakan bahawa kerajaan sedia untuk merealisasikan undi 18 dalam masa terdekat. Kerajaan akan memastikan undi 18 dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Ini akan membolehkan suara anak muda didengari dan diambil kira dalam agenda pembangunan negara melalui amalan demokrasi. Seksyen 3 Akta Perlembagaan Pindaan 2019 membenarkan pendaftaran pengundi secara automatik bagi menggantikan sistem semasa yang menyaksikan rakyat Malaysia perlu memohon untuk mendaftar sebagai pengundi. Soalan kedua. Jelasnya SPR telah meminda peraturan-peraturan pilihan raya bagi pendaftaran pemilih 2002 dan undang-undang berkaitan. Turut dilaksanakan penyediaan SOP dan sistem serta infrastruktur kelayakan undi 18 tahun. Kini, kerajaan telah bersedia menerima rakyat berumur 18 tahun bagi menjadi pelapis baharu dalam pilihan raya umum. Tetapi, bersediakah kita sebagai belia yang berumur 18 tahun dan ke atas bagi menentukan masa depan negara? Berdasarkan hasil soal sidik yang telah dijalankan kepada 39 pelajar KPMI Molek yang terdiri daripada majoritinya wanita dan berumur 18 hingga 20 tahun, media sosial merupakan sumber yang paling kerap digunakan oleh responden dalam mendapatkan isu semasa. Bukanlah perkara yang mengejutkan pada era ini. Terdapat juga responden yang menggunakan berita dan surat khabar sebagai sumber. Terdapat beberapa responden yang merujuk rakan-rakan mereka untuk mendapatkan informasi semasa, menunjukkan bahawa mereka mempunyai sumber yang mencukupi untuk menilai apa yang berlaku di sekitar mereka serta mampu membincangkan idea mereka yang berupaya mempengaruhi rakan-rakan mereka. Hanya seorang sahaja yang mendapatkan informasi daripada keluarga. Hal ini bermakna perbincangan politik dalam institusi kekeluargaan kurang diamalkan dalam kalangan responden. Rata-ratanya, majoriti responden telah memberikan kriteria yang mudah dan umum mengenai ciri-ciri yang mereka inginkan daripada seorang pentadbir. Jawapan yang kami terima kebanyakannya amanah, jujur, adil dan bertanggungjawab. Namun, terdapat juga segelintir jawapan yang kami merasakan bernas daripada mereka. Pertama, mengutamakan keutamaan rakyat, dalam masa yang sama selari untuk kemajuan ekonomi dan Islam. Itu yang paling utama sebenarnya. Untuk kita sebuah negara Islam pun memang kita negara Islam kan. Sepatutnya ke situlah arah sebenarnya. Bertanggungjawab, tak ada cakap kosong, semangat. Lepas tu jumpa rakyat, tengok keadaan rakyat macam mana, kesusahan, jangan penting diri sendiri. Utamakan budak-budak muda lah kalau boleh. Dan
dan juga bertolak ansur. Buat masa ni nampak lebih pada sekular lah, pengasingan lah. Title Islam atau agama tu sekadar title lah Islam. Bertolak ansur atas peraturan dan melengkapi kekurangan rakyat. Rata-ratanya mempunyai pengetahuan yang sederhana berkaitan isu terkini dan sejarah pentadbiran negara. Tidak ramai yang mempunyai pengetahuan yang tinggi berkenaan isu-isu tersebut. Akan tetapi, tidak ramai juga yang mempunyai pengetahuan yang rendah. Sebaliknya, apabila ditanyakan dasar-dasar negara, majoriti menilai tahap pengetahuan mereka pada tahap sederhana. Hanya seorang sahaja yang mempunyai penilaian yang sangat tinggi, manakala yang lain menilai pengetahuan mereka mengenai dasar-dasar negara adalah rendah atau sangat rendah. Saya mempunyai ada ilmu politik, tapi dari segi secara luaran sajalah. Dia macam tak adalah sampai berbangkit isu-isu dalaman, sebab setiap parti politik ada isu-isu dalaman dia, ada propaganda agenda dia. So saya just tahu secara luaran je lah. Cakap generally, termasuk dengan diri saya sendiri, saya rasa pengetahuan politik tu tak cukup sangat sebab kita tak diberi pendarahan yang banyak. Tapi kalau diberi pendarahan yang betul, saya rasa okey je. Kebanyakan macam kurang minat berkaitan isu politik lah. Kalau kat sini lah, dia berbanding dengan macam kawan saya merasan dulu, majoriti dia minat dengan ilmu politik, dengan sebab setiap isu semasa time tu macam kami kaitkan dengan isu politik. Tapi kat sini macam politik tu ada, tapi just kita cerita secara atas angin je lah. Kami menerima pelbagai jenis respon. Antara skop yang mereka ketengahkan ialah pendidikan, memandangkan kesemua responden ialah pelajar. Mereka inginkan bidang pendidikan menjadi salah satu fokus utama kerajaan dan ada juga yang menuntut revolusi. Kebajikan juga tidak kurang mendapat perhatian. Mereka inginkan kebajikan rakyat terjaga dan ada juga yang memberi contoh spesifik seperti kesiapsiagaan kerajaan menghadapi bencana dari pelbagai aspek yang seharusnya memenangkan rakyat. Terdapat juga segelintir responden yang mengharapkan agar mempelbagaikan peluang pekerjaan dan membaiki isu gaji minimum sesuai dengan kebimbangan mereka sebagai bakal graduan. Ada juga responden yang menyentuh isu ekonomi dan korupsi. Lebih separuh daripada responden masih tidak tahu untuk memilih parti mana untuk diundi. Ramai juga responden yang sudah mengetahui manakala sebilangan kecil tidak tahu. Tetapi, ramai yang beranggapan bahawa mereka sewajarnya diberikan tanggungjawab untuk mengundi. Hanya 6 responden sahaja yang berpendapat tidak. Layak. Anak muda yang umur 18 ke 21 ni, dia layak mengundi sebab kita nak tengok mindset dari generasi-generasi yang berlainan. So that bila generasi yang lama campur dengan generasi baru iaitu umur 18 ke 21 tu, dia undi bersama, so kita akan dapat cari pemimpin yang memenuhi kriteria untuk semua generasi, so that semua orang boleh puas hatilah dengan pemimpin yang dipilih. Tapi daripada umur 18 ke 20 tahun lah, baru layak. Sebelum layak sebab mereka ni belum cukup matang untuk buat pilihan. Mungkin idea dia orang lebih bernas kot daripada idea-idea orang lama. Dari segi kadang-kadang dia orang ni tak ambil tahu tentang masalah politik, masalah pentadbiran negara. Masih lagi dalam budak-budak baru nak up kan, belum matang lagi, belum ada betul-betul tanggungjawab kan. Dia tak kisahlah siapa minta pun, kadang tak ambil tahu. Bagi mereka tak nampak tahu, sebab sekarang kita kan ada kat negara yang aman, merdeka lagi. Tapi bila ada pandemik, bila ada macam banjir, ada bencana, baru anak-anak muda ni macam nampak kat mana pemimpin kita, kenapa mereka tak buat kerja, macam tu. Sedemikian reaksi mereka. Bagaimana pula dengan anda? Mahu ataupun tidak, mandat telah pun diberikan kepada anda. Adakah anda sudah bersedia untuk memikul tanggungjawab itu? Tepuk dada, tanya selera. Tajuk!